So, settle EPL untuk game week 2 dengan 3 kita dah settle, tak ada apa-apa lagi. So next topic, sebagai topik last, kita nak masuk dekat yang paling aku rasa intense untuk tournament bola. Sebab kita tahu tournament bola yang paling best selain pada World Cup dengan Euro, kita ada UCL, UEFA Champions League. So UCL draw grouping dah keluar beberapa hari lepas. So kita ada banyak group sampai H, and aku rasa setiap group tu semua tim padu-padu semua ada. Dia balance lah, kali ni semua balance. Kali ni semua balance. Sedap lah, sedap. Cuma MU je tak balance. MU tiap-tiap season group dia senang tau, tapi tak lepas. Itu lepas tak lepas tu. Kena aku. Untuk episod 3 ni kita akan khususkan untuk grup A, B, E, F, H. Kalau kita tengok lah A, B, E, F, H. Okay, so grup A kita ada squad sendiri, Manchester City. Kalau kita tengok dekat grup A ni, paling rasa big team Manchester City dengan PSG lah. And aku rasa klub Brugge dengan RB Leipzig akan bagi tentangan yang hebat lah. So highlight dekat Manchester City dengan PSG. Scott, macam mana? Dia senang cerita lah. Grup A ni grup maut tau, grup mati tau sebenarnya. Tapi kan grup A ni risau satu lah, risau kadang-kadang PSG pun tak lepas kan. Tiba-tiba kan kadang-kadang PSG pun, sebab kita tahu kan bila dah ada satu key player macam Messi dalam team, risau jadi beban tau. Faham tak? Risau 10 player dalam team PSG tu nak kena adapt dengan Messi. Nak kena kasih Messi. Sebab PSG bukan Barca. Dia risau tak boleh nak adapt dengan Messi. So nanti dia macam dah bersih. So macam tu PSG tolak tepi. Kita pergi Leipzig pula. Leipzig baru je jual siapa tu? Sabitzer. Key player dia, Upamecano, Sabitzer dah keluar pergi Bayern. So tinggal siapa je Leipzig ni? Kan? Okay, tu satu. So Club Brugge. So tu tak ada apa sangat. So tak ada nak highlight sangat. Tahu juga lalas dia pergi mana. So Man City ni lepas grouping tu nak cakap boleh ke tak boleh tu kena tengok dulu. Kadang-kadang Pep ni kepala otak dia ni kita tak tahu kan, buatnya dia main under 21 kan. Tiba-tiba je kan. So group A ni memang tak tahu nak predict. Kadang-kadang City tak tahu nak cakap kan, tiba-tiba City tak lepas, tiba-tiba PSG tak lepas, dia boleh jadi tau. Dia boleh jadi. So tu je satu je untuk aku untuk group A. So kalau group A aku rasa City PSG okay. Untuk next stage lah. Alright, thank you Scott. So memang tumpuan eyes on City dengan PSG lah. PSG kita tengok dia sign 5 player yang power, and City pun dia punya maintenance performance dia yang bagus. So kita harap City ni Pep Guardiola tak gunakan eksperimen strategi lah macam dia guna dalam Chelsea final hari tu. Okay, so aku punya prediction is Leipzig akan pergi. Memang aku confident, bukan macam sikit-sikit takut, tak. Aku confident Leipzig akan pergi. Okay, sebenarnya aku nak cakap yang aku follow Leipzig ni dah lama daripada dia main kat Bundes bawah lagi lah. Sebab aku tengok under Nagelsmann lagi lah. Okay, Leipzig ni dulu aku tahu kelab dia sebab dulu aku tengok Thierry Henry main dekat New York Red Bull. So tahu dekat New York tu ada banyak kelab. New York kat Brazil ada. Lepas tu tengok Austria, dengan satu lagi dia baru nak buat. Dan tu kat Liga 4 Leipzig. So aku tengok player dia kan, Yusuf Poulsen, dia dah main untuk Leipzig daripada Liga 3 tau, Liga 3 Jerman sampai sekarang. So dia player paling senior lah dekat Leipzig. Kenapa aku rasa dia boleh pergi keluar? Satu sebab sekarang ni dia punya manager is Jesse Marsch. Jesse Marsch is really tactician manager, memang bagus. Dia dah bawa Leipzig, kalau korang ingat, masa pergi semi UCL lawan PSG, yang final PSG lawan siapa? Bayern, yang Bayern menang tu. Dia dah bawa Leipzig pergi semi. And then masa dia pegang Austria punya Salzburg, dia bawa Salzburg tu sampai quarter kalangan Frankfurt kot dekat Europa League. Tak ingat apa tahun lepas. So sebenarnya Jesse Marsch ni really tactician player. And then dia dapat a new whole squad yang bagus. Tadi macam Scott cakap dia mention Sabitzer dengan Upamecano kan. Dua-dua ni sebenarnya Leipzig ni dia memang Upamecano is a key player. Konate pun dah keluar. So memang dia punya player memang ramai keluar. Tapi Leipzig ni dia punya squad depth aku boleh cakap antara terbaik di Eropah. Memang boleh cakap yang tu. Kalau kata kena pilih sampai 3-4 squad depth, even of course nombor 1 bagi aku squad depth paling bagus MC lah, kecuali striker dia. Tapi 2-3 ke bawah aku boleh kata Leipzig
kat Jerman pun the best squad depth. Kita tengok dia ada Andre Silva, dia dah baru beli Andre Silva. Dia hilang Upamecano, tapi dia beli Simakan sebagai center back baru dia. Simakan tu memang bagus, dia memang laju. And then dia punya midfield pun Forsberg tiba-tiba dah makin better. And then dia memang banyak midfield baru. Szoboszlai, nak kena mention sikit, Szoboszlai pun dia dah baik, dia injured, memang perform. Olmo, dia punya crossing kat tali ni. So bagi aku dia boleh fight. And tapi aku tak boleh cakap antara PSG atau MC, and bagi aku MC akan keluar juga for PSG, sebab aku tak tahu, dia banyak sangat konflik, selalu star satu hal juga. And then season depan dia tak juara pun liga dia. So ada something yang wrong somewhere. Okay, pergi kepada grup B, Atletico Madrid, Liverpool, FC Porto, AC Milan. Ini betul-betul sedap sia. Sebab semua tu the king of dia orang punya liga. Dia punya liga. Okay, Group B, Group of Death yang Fight kata. So kalau nak tengok balik dekat Atletico dengan Liverpool, mereka dah pernah berjumpa. Kalau ingat, last recent Atletico dengan Liverpool, kalah dekat round of 16 dengan aggregate 4-2. Time tu ingat lagi, Morata gol kemenangan. So Fat, macam mana Fat rasa perlawanan back to back Atletico dengan Liverpool ni untuk UCL kali ni lah? Lepas tu nak kena hadap lagi dengan Porto, nak kena tengok lagi AC Milan. Group B ni kalau nak tengok AC Milan dengan Porto tu tak ada masalah rasanya. Sebab Porto ni dah banyak kali dah Liverpool jumpa. AC Milan sedap dengar. Betul. Porto ni dah banyak kali dah Liverpool dengan Porto ni memang tak boleh pisah. Betul. Dalam UCL season ni kalau jumpa, season tahun depan tak jumpa, season tahun depan ni mesti dia jumpa balik. Bagi tu AC Milan dia tak ada lah nak cakap core sangat lah dia punya team tu. Tapi dia dalam problem kat situ. Kalau as Liverpool, Atletico lah. Itu memang Simeon ni dia lain macam lah dia punya team. Tapi tak boleh nak cakap juga sebab masa season yang dia menang dekat Anfield tu, masa tu Liverpool pakai Adrian. Keeper tak apa-apa lah keeper. Sebab Morata gol tu patutnya memang boleh save lah. Bagi Fat, masa Liverpool praise si Adrian ni masa lawan Chelsea time Super Cup tu, dia tak save pun sebab Tammy Abraham shoot tengah. So dia macam nak terlanding ni, kaki dia mesti ada stay kat tengah. Tu kira luck dia lah. Bagi Fat tak suka sangat Adrian. Masa lawan Atletico tu, Atletico ambil chance lah. Dia nampak Adrian kan kat keeper, so kena push lah. Pada time tu Liverpool dah comeback lah. Firmino punya gol, last Morata gol. So ada sakit sikit lah. So dekat group B ni, bagi Liverpool yang paling susah tu Atletico je. So Fat, nak jumpa Suarez. Fat, last prediction untuk group B? Group B Atletico Liverpool lah. Atletico Liverpool. Tak kisah siapa juara, siapa naik juara, itu tak kisahlah. Asalkan pergi ke next stage lah, betul? So right, tak, alang-alang Fat dah ada kat sini. Cuba tanya sikit Fat, prediction Liverpool dekat UCL ni sejauh mana? Adakah akan mengulangi kejuaraan ataupun paling jauh ke semi ke macam mana? Dengan kehadiran Van Dijk, InsyaAllah boleh sampai final. Santai, kita percaya dengan statement tu. Okay, settle. Thank you Fat untuk group B. Untuk Miza, group D, kita nak tanya prediction je. Macam mana Miza, Real Madrid? Dia bukan apa, dia sebab sekarang manager datang balik, Ancelotti. And then kita pun tak ada beli signing yang besar kecuali Alaba. So bagi aku prediction group Mbappe. sekarang ni Mbappe tu tinggal dekat PSG. Kau nak duit ke tak nak? Kau tak nak duit, kita ambil free season depan. Lagi tak betul, biar dia orang kaya sangat kot. Dia tak kisah pasal duit kan. Tak apa lah. So bagi aku, kalau katalah Mbappe tak datang, sebab kalau Mbappe datang pun kita nak suit dengan gameplay dulu. Kalau tak, dia pakai gameplay yang sama ada je. Tahu tak siapa player Real Madrid baru beli? Baru je petang tadi dia sign. Kamavinga. Edward Kamavinga. So, aku memang look up kat dengan Kamavinga tu punya ni gameplay dengan Casemiro kan. Terkejut sebab 2 season ni aku asyik dengar dia nak pergi MU dengan PSG. So aku tak adalah fikir yang paling kuat sekali MU lah. MU je biasa lah, poster video dah keluar. Biasa MU semua dia ada. Overhype. And then aku sebenarnya fikir dia pun akan pergi juga sebab dia mesti fikir macam MU tak ada CDM ke apa kan, maybe dia nak pergi. Sebab Real Madrid, Casemiro ni dia punya longevity tu aku rasa macam lama lagi. At least 4 season mesti dia starting. Untuk Kamavinga nak tebus perlu hard work yang kau punya lah bagi aku. Tapi okay, untuk Kamavinga dia maybe as replacement Kroos dengan Modric lah aku rasa Miza. Betul.
Cruz lah, sebab Ah. kita tengok Cruz pun macam dah kurang kan. Tapi dia punya accuracy lain sebab mid Real Madrid pack gila tau. Real Madrid punya mid. Kalau kata Betul. crew kita ada memang banyak yang boleh ganti diorang punya player. Okay, tak apa. Yang tu kita biar kat Ancelotti lah yang settlekan rotation nanti. Okay, prediction. Untuk group, aku rasa boleh keluar even kita struggle sebab kalau perasan group Real Madrid season ni, group D dengan season lepas, beza satu club ke. Kita orang tak ada macam gelabak. Kalau tak sama terus Shakhtar dengan Inter. So season lepas Real Madrid struggle lah nak keluar group sampai kan match day yang ke-5 Real Madrid nombor 4 dalam group. And then alhamdulillah last game kita menang and then go nombor 1 keluar dari group. Cuma aku rasa tak dapat kot nombor 1 kali ni, nombor 2 lah dalam group. And then untuk UCL aku tak rasa dia boleh pergi final. Aku rasa season ni aku puas setakat quarter lah. Quarter aku rasa okey lah. Cuma Betul. Real Madrid ni sejak Cristiano dah tak ada dulu pun, dia punya UCL medium tu dah tak ada kan. Betul tak? Season lepas semi lah. Paling jauh pun season lepas semi lah. Itu pun bangga jugalah. Tapi lepas Cristiano tak ada, Real Madrid agak Kejut struggle tu. lah. Dia sampai semi sebab kita orang tak ada Ramos, kita orang tak ada attacking. Vinicius baik gol dengan Liverpool saja nak mention sikit. Vinicius. Nasib baik tak ada Van Dijk tau. Ui, pendek lagi. Tapi kita orang tak ada Ramos macam mana? Kau bayangkan Liverpool hantar budak jumpa Real Madrid. Reece Williams dengan Nat Phillips. Tak gila budak tu. Dia tengok, ayu ni jumpa Benzema. Ini jumpa Modric. Dia main Tercedok. enggak juga. Tercedok dia hantar Cruz hantar bola long ball tu. Right, so kita tengok Real Madrid yang kita tahulah dia memang the truly king of UCL lah sebenarnya dulu pun, dan sampai menang 3 kali berturut-turut. So, kalau kita tengok dekat grup E, merupakan grup maut juga sebab kita ada Bayern Munich, Barcelona, Benfica dengan Kiev. Okay, highlight dengan Bayern dengan Barca ni, recent game lepas pun Barca kalah 8-2 dekat quarter final. So Kena. macam mana lah ini kita tanya sekejap je lah kan. Macam mana kalau korang semua rasa, kalau siapa nak jawab, Barca dengan squad baru kan, ketiadaan Messi, dia pakai full Braithwaite, Depay, Pedri apa semua tu kan. Lepas tu nak lawan dengan Bayern Munich yang overall complete daripada Manuel Neuer, dengan defend dia ada Sule apa semua, tengah ramai lagi dia ada kalau nak cakap striker Lewandowski. Macam mana rasanya Barca nak menghadap lagi apa Bayern Munich? So, Barcelona Bayern okay, 8-2. Ada Messi 8-2. So kalau tak ada Messi maybe ada fight tau. Sebab macam aku cerita tadi yang PSG tu, macam mana 10 orang nak adapt dengan Messi. So macam mana Barcelona yang baru tak ada Messi, so dia akan main chemistry teruk. Tahu tak? Faham tak macam mana? Macam mana dia main pas. Maybe akan main tiki-taka macam dulu ke kan, zaman Pep kan. Kita tengok macam mana ketiadaan Messi main tanpa Messi. Barcelona main tanpa Messi, aku rasa best tau. Sebab dengan Depay, dia ada Aguero, play tau, De Jong kat tengah, Busquets semua kan. Aku rasa memang Bayern dengan Barcelona ni, kita tak boleh cakap yang Bayern guarantee menang 8-2 lagi lah. Tak ada. Dia maybe akan macam kalau kalah pun tak ada, kena 8. Maybe macam 2-0, 2-1. Kalau Barcelona menang pun aku cakap wah great lah, best lah. Sebab ya Messi tak ada. Tapi tak tahu lah kan. Banyak pula tapi tak tahulah. Risau jadi Real Madrid je pula kan. Tak ada CR apa jadi. Dia orang mesti nak revenge punya. Betul. Nak revenge satu. Lagi satu, Messi tak ada tu. Sebab kita tengok pun rasa kalau Miza nak cakap pasal Barca dekat La Liga pun, aku rasa setakat ni okey je. Cuma Barca ni continue score. Barca ni cuma bagi aku nak highlight dia lambatkan player striker lah. Braithwaite, Griezmann, Dembele, Depay, Coutinho lagi. Coutinho lambatkan player striker lah dekat Barca. Osmane. Dembele Hospital. Bayern dengan Barca ni lagi dua apa? Benfica dengan Kiev. Benfica tu Season ni home kan. Benfica tu boleh jadi salah satu underdog juga. Benfica dengan Barca pun baru nak try play game dengan tak ada Messi kan. Bayern tu memang dah tahu lah Bayern tu punya penangan dia macam mana. memang sakit kepala. Petrol lah. Memang Mula. Sakit kepala. daripada bawah sampai atas dia memang tak boleh nak cakap lah. So tak ada nak cakap banyak mana pun. Yang Fad boleh cakap, yang boleh pergi Bayern
Lepas tu yang lagi satu tu sama ada Barca atau Benfica. Betul sebab setuju juga. Kita selain daripada Messi tu, impact Messi tu sebenarnya, kita nak tengok juga Barca ni betul ke tidak survival tanpa Messi kan. Kita nak tengok macam mana Barca berdikari tanpa Messi. Barca ni aku boleh consider lucky juga time dia hilang Messi tau. Macam Real Madrid hilang CR, kita hilang and then kita bawa Mariano tau untuk kunci. Mariano Diaz. Itu scam. Itu scam. Walaupun Mariano tu akademi. Ronaldo. Okay, macam Barca dia hilang Messi kan. Forward dia dah ada kat situ. Kau ada Griezmann, kau ada yang boleh yang boleh play game dia baik. Barca as a La Liga punya fan, bagi aku yang kita kena risaukan adalah defending dia. Defender dia kena risaukan. Kalau bukan sebab Ters, Barca kiok lah. Ters tu memang carry. Dia macam De Gea punya case. Sebab kalau aku tanya defender Barca sekarang dekat orang yang tak follow game Barca, kita macam tertanya, siapa tu for tepat dia? Tetap dia tak macam tak tetap for dia kejap dia main 3, kejap dia main 4 dengan Araujo, kejap dia pakai Oscar Mingueza. So kita tak tahu PK tu macam mana. Umtiti pula dah kiok habis lah dia. Aku rasa dia PK dia dah habis lah. Kan? Lepas tu Roberto kejap midfield, kejap belakang, and then dia dah hilang Firpo, dah hilang Semido juga. So defending Barca memang curse lah masalah sekarang. Real Madrid nak fight dengan Barca sekarang, season lepas kita menang dua-dua Clasico pun sebab defending dia, bukan sebab attacking dia. And then dia pun masa tu pakai Neto tau, bukan pakai Sturgeon. So technically Barca ni problem dia dekat defend. Kalau Lewandowski dengan midfield orang macam pakai Sabitzer yang baru ke dapat klik dengan cepat, aku rasa memang kiok sebab tak silap aku game Barca dengan Bayern dah dekat. Sebab dia orang first game tak silap aku untuk match day pertama. UCL group dia lah. So kita nak tengok macam mana dia orang robek Barca tu punya defense juga yang tu satu. And then Bayern bagi aku kalau Barca nak sedap, dia kena berdoa sikit lah untuk player Bayern ada masalah. Sebab bagi aku Bayern ni squad depth macam Liverpool. Dia kalau tanya striker second dia pun Zezi tak pun dia nak pakai Jamal tu kan. Dia macam Choupo-Moting. Musalia. Choupo-Moting itu hat-trick kan. Tapi Choupo-Moting kita tahu lah masa kat PSG dia tendang bola dekat tiang tu masa bola atas line. Bola atas line terus tak gol. So Bayern punya squad depth merisaukan. Kalau dia punya key player injured, aku rasa Barca ada chance untuk menang. Kalau tak, maybe seri the best way kot. Sebab dua-dua, satu power attacking, tak ada squad depth. Satu lagi attacking macam gila, defending teruk. Tapi squad depth dia okay. Midfield sampai depan memang aku rasa padat lah. Pedri, De Jong, siapa lagi nak sebut-sebut memang ramai kan. So aku rasa game tu atas paper Bayern menang lah so far. So far Bayern menang. Kalau tak ada apa-apa memang Bayern akan menang. Benfica ni bukan apa, aku risau sebab dia memang daripada dulu kita tahu kualiti dia punya game dengan line up dia yang padu. Benfica ni tapi season lepas dia create player tau. Betul? Dia buat dia punya akademi sedap. Cuma season lepas season ni tak silap aku dia kena fight for playoff. So aku tak tahu how spirit dia pergi season ni macam mana. Tapi boleh lah look up for dia punya game nanti. Alright, thank you. Settle group E. Pergi ke group F. Villarreal, Manchester United, Atlanta dengan Young Boys. Okay. Villarreal dengan Manchester United rematch untuk UCL. Even recent dah jumpa. Sedap style game ni. Event recent dah jumpa final UEL. Kalau kita tengok MU kalah penalti. MU kalah penalti. Kalau nak tengok balik, kalau nak tengok statistik Villarreal dengan MU, tengok balik Villarreal lagi banyak position lah. Attacking dia kita tengok Gerard Moreno ni memang tengok dekat Spain tu pun memang power. So Gerard Moreno ni akan bagi satu beban, satu problem dekat MU. Sebab apa? Kita tengok Gerard Moreno punya sprint dengan dia punya dribbling dia memang padu. So untuk dia nak lepas dengan Harry Maguire yang agak clumsy, maybe senang, mungkin senang. So tengok kat situ lah. So aku bagi terus prediction group F, aku memilih group aku sendiri juga, Manchester United dan juga Villarreal lah. Kempen UCL season ni untuk MU, fans MU akan suka lah. Yalah senang. Sebab kehadiran seorang player UCL tu. Betul? Player tu dengan UCL memang tak boleh lari. So kaki hat-trick lah. Kalau tanya Fats pun, kalau jadi fan MU, memang
best lah. Season ni memang Varane ada, CR pun ada. So relax MU boleh jadi salah satu team juga yang akan boleh sampai semi lah. Kalau macam aku Group F ni aku nak highlightkan game lah. Game macam apa orang cakap game tumpuan lah. Game tumpuan. Bukan MU. Sebab kita tahu MU memang akan lepas ni. MU memang akan lepas. Confirm lepas ni. Kan? Macam Pak cakap tadi. Ada Garan, ada CR semua. Okay, tolak tepi. Game tumpuan Villarreal dengan Atlanta. Tu sebab game tumpuan. Sebab MU memang MU tak payah cakap. Saya silap boleh pergi final MU ni. Kalau Ole tak buat hal lah. Kalau Ole buat hal tak pergi final lah. Ada CR, ada Varane. Tu pening. Tu pening. Tak tahu nak cakap. Angkat kaki. Angkat kaki. Tolong belah. Ha. Villarreal seri dengan Atletico dekat Atletico yang tempat. Itu pun mistake defender Villarreal. Betul? Kalau tak Villarreal menang 2-1. Tapi So, kita memang tengok pun defender Villarreal pun ada dekat yang padu tu, Pau Torres tu kan yang agak Aku nak sangat. So ada ganti Ramos tak patang lagi. Pau Torres dengan Julian Foyt. Betul? Ni Alberto Moreno. Left back Liverpool. The best left back. Nak pergi kat grup G ni rasanya grup G tak perlu. Kalau tengok pun tim-tim yang kita macam kurang Siapa? Salzburg Salzburg, Lille, Sevilla dengan Wolfsburg lah. Sevilla dengan Wolfsburg. Part tu sama kuat, Mat. So Sama level. betul dia sama level. Tapi Wolfsburg, aku tak rasa Wolfsburg keluar grup tu. Recent game macam apa dia orang main, dah macam WWE lah. Wolfsburg ada striker dia, Workhorse tu. Itu tinggi apa. Itu kalah. Aduh. Tapi main dia buruk tu, manager latest ni. Aduh, geram aku tengok gameplay dia. Sebagai UCL draw grouping last lah, kita pun dah nak habis. Group H. Kenapa aku nak highlight Group H ni juga sebab kita ada Chelsea. Chelsea ni former champion untuk season 19-20 UCL. So aku nak juga highlightkan Chelsea ni sebab dia juara bertahan. And then kita ada Juve. Okay. Random kalau ada siapa yang nak bagi thoughts on Group H sebab kita nak tengok perjalanan Chelsea ni. Juve recent game dia kalah dekat Serie A dengan kelab apa, aku tak ingat nama kelab bawah lah. So kita boleh nampak kelab apa kata kelab apa pun tak tahu. kalah tu, aku macam terkejut. Okay, kita tahulah dia dah tak ada CR, tapi untuk kalah dengan macam tu dia jadi macam pelik sikit lah. Tapi tak apa kot, maybe dia terkejut ke macam mana dengan news kan. So Chelsea pula, aku punya view, kalau diorang ready untuk sacrifice domestic league, domestic cup, katakan dia kata okay, kita bagi je akademi main FA, kita bagi akademi main Carabao, kita cuba fight league, tapi kita nak fokus UCL lah. Dia boleh fight sampai final sebab line up dia memang kuat. Dengan Lukaku lagi, dia dah tak ada masalah gol. Tapi kalau dia rasa dia tamak kan, kalau dia tamak aku rasa dia tak dapat kot UCL. Sebab untuk kau menang UCL dan Liga in the same season, perlukan line up yang gila, manager yang gila, and then benda tu berlaku once in the blue moon lah. Benda yang susah. Even Real Madrid pun menang 4 kali UCL tu, 1 je dengan Liga. Yang lagi 3 ni kita orang sacrifice Liga, terpaksa bagi Atletico dengan Barca sebab tak boleh nak fokus. Memang tak boleh nak fokus. Kalau kau nak player Lukaku kau tu fit 100% dekat final, kau tolong simpankan dia. Satu tim tu pernah menang La Liga dengan UCL. Liverpool pernah kan? Kira Liverpool lagi power dia Madrid lah. Tak, dia macam yang kau cakap tadi Miza, yang menang Liga dengan UCL. Dia bukan. Madrid pun pernah. Ya. Madrid pernah. 2017 CR Noodle. Prediction apa tadi? Juve, aku rasa risau tu untuk dia keluar grup ni. Tapi siapa lagi 3 dan 4? Chelsea, Zenit, Malmo. Zenit Zenit tuan rumah kan. Bahaya kat tu. Aku rasa Zenit ada Zuban. Betul? Aku rasa Juve tak keluar kot. Aku ambil Chelsea dengan Zenit lah. Terpaksa cakap lah, sebab buruk lah gameplay baru dia. Cisa macam tak ada ala tuju. Macam siapa aku nak passing, dia tak tahu. Maybe awal lagi kot. Chemistry aku harap lah Morata dapat klikkan dia punya forward tu. Sebab selain daripada Morata, aku tak tahu siapa striker Juve ada. Ni Moiskin baru masuk. So Dia lain balik pada Everton lah. lain fights dengan Scott ada?
Kalau aku percaya sikit lah. Sebab Juve ni kan impact dia dah tak ada CR Dia tak ada CR, maybe dia keluar macam ikut luck. Faham tak? Faham apa dia cakap? Dia keluar, kalau dia dapat lepas tu kira dia luck lah. Kalau dia tak lepas tu memang nampak lah impact CR tu macam mana tak ada CR. Sebab Juve pun barai juga lah. Defend dia semua. Bukan nak cakap Cellini dengan Bonucci tu tak padu. Dia padu. Ya, sampai bila nak pakai dua ekor tua tu kan. Betul? Dia kena bagi Dilic main keeper. Keeper. Tapi Dilic tu dia bukan tak dapat main tau. Aku rasa dia tak dapat chemistry lah dengan pair dia. Dengan orang. Betul, setuju. Dia dapat main. Dia tak boleh duduk sana. Aku tengok Dilic sesuai untuk Barca lebih pada Juve. Lagi satu dia punya member pun kat situ kan. Dia Betul? Diong betul. Frankie de Jong. Lepas tu manager pun legend Belanda sekarang. Apa nama Muhammad tu? Koeman tu. Lepas tu ada pay lagi. Tu tak ada masalah. Tu lah. Apa, tengok lah Juve ni tak boleh nak cakap dia keluar, tak boleh tau. Dia tengok kalau dia tu lah. Baliknya Allegri tu nampak ada cahaya sikit lah kat Juve. Sebab Allegri dengan Juve memang dari dulu kan. So kalau prediction aku ambil Zenit dengan Chelsea. Juve dengan Chelsea lah. Juve and Chelsea. Juve Right. lah. Okay, Orang Allegri beli Saman tu. So aku pun memihak kepada Juve and Chelsea lah. Fight, Scott, Mirza. Alright, settle. Tadi lah. So Alhamdulillah kita dah settle 2 topik. EPL Game Week 2 dengan 3 and last UCL draw grouping. And kita tengok lah dekat sini, saya host sendiri pun mahukan Manchester United untuk bergerak ke next stage di UCL. Scott pun nak City pergi, Mirza pun nak, and also Fights nak apa, dengan kehadiran Van Dijk pun nak pergi ke next stage lagi. So Alhamdulillah semua orang nak. InsyaAllah. Ada lagi satu topik. Boleh? Ni cadangan as a guest lah. Siapa underdog UCL? Underdog UCL. Sedap. Macam season lepas kita nampak underdog FC Porto. Betul? Betul. Macam yang season masa Liverpool menang tu underdog Ajax. Macam season ni tak tahu siapa underdog. Mana tahu Scott dengan Mirza mana tu ada. Ada beberapa calon lah. Tapi aku tak tahu ada kelab tu boleh dikira underdog ke tak. Underdog aku nak bagi kat Inter Milan. Inter. Okay, menarik. Inter tak boleh kira underdog lah. Tak boleh. Dia kelab besar. Sebab dia kelab besar. Dia big team Big team. Inter dia diam tau. Dia macam dah lama tak pernah piala. Apa aku tak rasa dia keluar grup tu. Ayo. Dia satu grup dengan Real Madrid tau. Tahu. Tapi sebab aku nak tengok macam mana dia pakai si Lautaro tu bila tak ada Lukaku. Sebab pair diorang tu deadly tau dekat Serie A. Season lepas pun diorang nombor 4 dalam grup. Itu ada Lukaku. Betul. Tapi Season lepas diorang tak keluar grup. Inter dia ada beli satu player ni. Canolu Bukan. Dia Ni Korea. Joaquin Korea. Tapi tak tahu ada dapat feel tak Lukaku punya boots. Aku rasa dapat sebab diorang punya role kurang sama, target man. Cuma Korea ni dia bukan jenis fizikal macam Lukaku. Dia lebih mobile lah dekat dalam kotak. Joaquin Korea kelab apa sebenarnya ni? Atletico. Bukan. Lah Muhammad. Atletico. Lazio. Itu Anhel kan? Itu Anhel kan? Lazio. Sorry. Oh yang Korea Atletico tu Anhel Korea tu laju Muhammad tu. Dia Lazio. Dia bagus juga. Aku minat juga. Dia dengan Lautaro bagi header tak ada masalah. Macam tu adalah dia acan dia nak keluar. Kalau header macam kau pasang Jota pendek kan. Kecil je. Tapi lompat tinggi. Tapi Joaquin Korea ni dia dah tinggi, lompat tinggi. Header lagi kan. Apa dia nak? Tak payah. Macam tu. So bagi aku Inter lah kalau aku. Kalau tak terima sebab Inter nama besar, aku nak bagi dekat, aku nak stick dengan Porto. Porto grup siapa Atletico, Liverpool, AC Milan. Boleh keluar ke tak? Risau Liverpool tak keluar ni. Ui. Okay, aku pula boleh Boleh? Aku ada 2 team, tapi satu team ni aku pun tak tahu juga nak dikira sebagai big team ke tidak. Satu, so aku bagi yang tu dulu lah. Okay, nak tanya, Dortmund dikira big team ke? Big team. Big A. Okay, Sebab big. Boleh lah.
Dia tak ada underdog lah. Bonus top 2. Kalau dia Top 3. kalau dia underdog, Dortmund lah. Tapi calon lain untuk underdog, aku pilih Ajax lah. Ajax Oh, Ajax. So, boleh. Ajax group dengan Dortmund lah. MU Dortmund. Oh, okay. So, tu je daripada aku. Last. Fight. Kalau macam fight, Wolfsburg lah. Oh. Okay. Dia biasa pendatang baru ni dia akan fight kau-kau. Tapi game dia, latest kalau kau tengok dekat Bundes, tak beauty tu. Sumpah buruk lah. Dia main dirty tactical lah. Macam fight suka dia punya player midfield tu. Apa nama? Maximilian Arnold Arnold. Maximilian Arnold. Baik. Sedap. Campaign dia sedap. Dia punya Buat ni zaman dulu sedap lah, zaman Benitez tu. Dia punya assist dia. Dia zaman-zaman Rodriguez kan dekat left back. Betul. Aku ingat ni. Lord Banner pun pernah main situ. Banner. Itu KDB ada kat sana kan. KDB, Luis Gustavo. Dulu sedap lah line up dia. Luis Gustavo. Wolfsburg ni kalau mana yang lama lain bola dia tahu lah. Center back dia tu Naldo. Ronaldo. Botak tu macam Baik tak? Header tu sedap tu. Luis Gustavo Bagi fight tu lah Wolfsburg. Miza? Aku ada 3 calon jugalah. Bagi aku, sebab aku pun tadi prediction Leipzig keluar, so aku predict dia underdog lah. Aku tak tahu lah sebab dia tak ada cup lagi sepanjang sejarah dia. Aku rasa dia boleh kira sebagai underdog kot. So aku predict dia boleh pergi jauh, Leipzig season ni. Kedua aku rasa Villarreal. Sebab dia pun ada beli striker baru daripada Rennes. Lepas tu 2-3 dia dah klik line up yang sama. Kalau dia boleh keluar grup lah. Kalau dia boleh keluar grup, aku rasa dia mati dekat, tengok round 16 lah. Kalau dapat kelab besar dia habis lah. Kalau dia dapat geng-geng macam Zenit juga, aku rasa dia boleh pergi quarter. Itu dia mati kat quarter lah. Leipzig dia boleh pergi quarter. Kalau tengok quarter, tengok kelab apa dia jumpa. Sebab dulu dia pernah pergi semi, so maybe ada chance lagi lah. Dia Villarreal ni bila sebut Unai Emery, macam Fat rasa grup dia takkan lepas. Lepas tu dia jatuh kat UEL dia menang. Betul. Dia menang. Kalau itu dia kira, betul lah. Unai Emery League. Settle. Alhamdulillah. Yalah. Kita Fat pun dah minta untuk kita pertanyakan pasal underdog team kan yang akan perform. So overall nak wrap up, kita dah habis cover untuk game week 3 dengan game week 3 EPL, settle, and lepas ni pun akan break sekejap untuk international punya duty sekejap. And UCL draw grouping habis untuk kita dah bincang. Kita dah predict mana team yang pergi, mana team yang akan flop. So settle UCL draw grouping. Memang season ni, season 2021 memang akan intense gila. Sebab apa? Daripada dalaman team overall yang buat transfer window, crazy transfer window pun, yang pergi ke team-team lain pun power. So nak tengok macam mana highlight and performance setiap player terhadap team masing-masing untuk dalam liga dan juga UCL. Habis kita dah cover. Okay, cuma kita nak tengok lah macam mana jauhnya prestasi sesuatu team tu untuk melonjak naik ke another stage. Okay, so as a penutup, Fats, thank you so much as an outsider sudi untuk join podcast Triple S Sembang Santai Soccer episode 3. Thank you Fats, Studio ATM. Thank you bro. And outsider kita. Thank you juga dekat boleh. Alright, thank you juga dekat panel seperti biasa, Scott, Mirza, and aku rasa untuk Fats, kalau ada lagi nak join ataupun nak borak lagi tentang ni, boleh bagi tahu. Kita boleh setting untuk episod yang seterusnya. Okay, boleh. Alright. Terima kasih juga SS Plus. Okay, Jack, Mirza semua jemput. Terima kasih. Okay, tak ada hal Fat. Okay, kita dah dengar sendiri daripada fans Liverpool lah. Thank you. Macam mana pandangan daripada side sebelah Liverpool kan. So, thank you. Okay, untuk penutup, sebelum kita nak habis lah, nak buat satu pengumuman macam biasa. Kelas Dan 6A, semester Dan 6A sedang membuat CSR projek amal dengan kutipan sebanyak 5,000 dana
Dan sekarang telah mencapai sasaran sebanyak 3,000 lebih. Lagi 1,800 diperlukan. So mana-mana yang nak menyumbang boleh bagi tahu di IG Orator KPM lah. So Fats, lagi sekali thank you so much. Thank you sudi bagi pendapat dan sebagainya. Panel, thank you. Kita jumpa lagi untuk next episode. Apa-apa pun Sembang Santai Soccer, jangan lupa untuk tengok. Okay? So tak ada apa-apa dah. Thank you semua. Bye. Assalamualaikum.